Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ciao an, vanakkam, sawadikap. Selamat malam semua. Hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah mulakan simpanan emas pertama anda. Dalam banyak-banyak perkongsian, dalam banyak-banyak education berkenaan dengan emas ini, ramai orang yang telah celik ilmu emas dan memulakan simpanan pertama mereka untuk menyimpan emas. Tak kurang juga, ramai juga yang masih menunggu-nunggu. Saya tak tahu apa yang nak ditunggu. Apa yang nak ditunggu oleh mereka sampai sekarang masih belum memulakan langkah pertama untuk menyimpan emas mereka. Okay? Jadi hari ini saya nak syorkan sekali lagi untuk mereka-mereka yang ada di luar sana yang masih belum memulakan simpanan emas yang pertama. Mulakan simpanan emas anda agar anda dapat rasakan aura ataupun magnet emas yang mampu merubah kehidupan anda menjadi lebih baik. Sebelum ni anda boros, anda berjoli sakan tak tentu arah. Dengan menyimpan emas, anda dapat menjamin nilai wang anda dapat menjamin kekayaan anda pada masa akan datang. Emas boleh dijadikan sebagai forgotten saving. Percayalah cakap saya. Anda tak sedar benda ni berlaku. Anda tak sedar benda ini berlaku. Mulakan simpanan emas anda yang pertama. Baru anda akan rasakan aura dan juga magnet emas ini membantu anda memperbaiki pengurusan kewangan anda. Anda rasa anda bagus mengurus kewangan anda. Dapat 1,000 habis 11,000. Dapat 1,000 habis 1,200. Dapat 10,000 habis 20,000. Apa tidaknya kad kredit sampai pakai 3 maksimum. Bank asyik duk call. Surat daripada bank tiap-tiap bulan merah. Itu bukan pengurusan kewangan yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Pengurusan kewangan yang baik, kita elakkan kita daripada berhutang. Kita elakkan kita daripada menambah hutang-hutang dalam hidup kita. Kita elakkan daripada berbelanja sakan. Berbelanja di bawah kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita berjaya dalam pengurusan kewangan, kita kena berbelanja di bawah kemampuan kita. Barulah kita mampu menjadi orang yang kaya. Sekali lagi sebelum ini dalam slide saya sebelum ni saya ada katakan orang kaya adalah orang individu yang menyimpan. Lagi banyak dia menyimpan, lagi kaya lah orang tersebut. Orang kaya bukan diukur dari segi wang ringgit, dari segi gaji yang dia peroleh setiap bulan. Orang kaya adalah mengukur dari segi berapa banyak dia dapat menyimpan setiap bulan. Itu berbeza. Berbeza. Kita dah fikir orang kaya gaji dia mahal, ni orang kaya lah. Tidak tuan-tuan. Orang kaya adalah mereka yang banyak menyimpan setiap bulan. Walaupun gajinya 1,000, dia dapat menyimpan 500, dia dapat menyimpan 200, hebat. Orang begini hebat. Tapi orang kaya yang kata gajinya 10,000, 1,000 ringgit pun tak mampu disimpan, ini bukan orang kaya tuan-tuan. Ini orang papa kedana. Okay? Makin banyak gajinya, makin banyak hutangnya. Makin besar periuk, makin besar keraknya. Jangan kita tertipu dengan orang kata dengan hasutan syaitanir rajim dalam kehidupan kita. Kalau kita kita hanyut dalam sikap, dalam budaya sedemikian, satu masa kita akan tersedar dalam keadaan yang amat memberikan. Okay? Itu sebabnya kita kena belajar. Kita kena baca buku. Kita tak nak kita belajar daripada pengalaman yang amat memberikan. Banyak orang kata
kisah-kisah ataupun banyak buku-buku yang dinukilkan oleh pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan, pakar-pakar emas yang boleh kita belajar daripada pengalaman-pengalaman mereka. Kenapa kita nak melalui pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan? Sedangkan kita boleh belajar daripada pengalaman-pengalaman yang dikongsi oleh pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan, pakar-pakar emas yang available dekat Malaysia ni. Contohnya salah seorangnya adalah ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, pengarang buku Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. Kalau tuan-tuan tak percaya apa kata-kata saya ni, tuan-tuan boleh beli buku ni. Beli buku ni, Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Dua buku ni amat penting. Dua buku ini membuka minda saya untuk memulakan simpanan emas pertama saya. Kalau anda rasa-rasa macam saya ni betul ke tak betul, memang tak betul. Sebab saya ni bukannya orang apa pun. Saya tak ada apa. Saya pun belajar daripada orang-orang hebat sebegini. Tuan Zulkifli Syafiee, Tuan Azizi Ali, pakar ekonomi, Tuan Syukur Hashim, ni pakar-pakar emas, mahaguru emas dalam public gold. Ini kalau anda nak belajar tentang financial management, tentang misi bebas hutang, ini bukunya. Anda boleh dapatkan di PG Mall. Boleh dapatkan di PG Mall. Dia ada combo set, anda beli dengan harga RM38 saja untuk dua buku. Murah. Emas boleh dijadikan sebagai forgotten saving yang berkesan sebab emas dia ada nombor. Bila emas tuan-tuan tak ada nombor, kita terlupa yang kita ada banyak emas dalam simpanan kita. Okay. Bila berlaku sedemikian, membuatkan kita rasa miskin. Kalau kita ada duit dalam tangan, kita rasa kaya. Anytime orang minta nak pinjam, kita bagi. Anytime orang minta nak pinjam, kita bagi. Anytime orang kata orang nak minta duit sikit, kita bagi. Sebab apa? Kita rasa diri kita kaya. Tapi kalau kita menyimpan emas, selalunya penyimpan emas ni dia terlupa berapa berapa gram emas yang dia ada di dalam tangan. Ini menyebabkan dia rasa ada duit ke tak ada duit aku ni. Okay. Tapi bila kita ada duit, menyebabkan kita terganggu emosi kita. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ada duit. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Dan nombor itulah yang mengganggu emosi kita untuk berbelanja. Bila kita ada duit dalam tangan, kita boros. Kita ada duit dalam tangan, kita joli. Kita tahu berapa nilai. Selalu kita ada duit, kita tahu nilai dia berapa. Kita ada RM10,000 dalam tangan. Sedap tak sedap tinggal RM5,000. Sedap tak sedap tinggal RM1,000. Ini yang berlaku bila kita menyimpan wang kertas. Tapi bila kita menyimpan ketul emas, percaya pada saya, anda akan lupa gram. Sampai satu masa anda nak bayar zakat, baru anda tercari-cari, baru nak kira berapa gram yang ada. Orang kaya, orang yang selalu bayar zakat. Terutamanya orang-orang yang menyimpan emas ini adalah orang-orang yang kaya. Sebab apa? Di samping dia ada RM2, dia juga menyimpan emas, dan emas juga perlu dibayar zakat. Dan jangan kata simpan wang RM1 tak perlu dibayar zakat. Simpan wang RM1 pun kena membayar zakat. 2.5%. Untuk emas pula 85 gram kena simpan. Cukup haul dia 1 tahun, kena bayar zakat 2.5%. So mulakan simpanan emas pertama anda. Jangan tunggu lagi. Aku tak tahu nak tunggu apa lagi dah. Macam-macam benda yang berlaku. Baru-baru ni saya nasihatkan, bila emas RM240, beli. Ada juga yang tak nak beli. Saya tak tahu nak tunggu apa. Ada juga yang masih tekan brake lagi, masih apa nama tu, macam lampu merah kan, duk tunggu lagi. Bila lagi nak bergerak ni? Bila lagi nak bergerak? Itu dah masa dah cantik dah 240. Hari berikutnya 247. Kenaikan yang mendadak.
Itu kalau kalau apa nama pelabur emas yang tegar, kalau anda mampu membeli emas 1 kilo waktu tu, waktu RM240, sekarang emas dah RM247. Hanya dalam tempoh seminggu, anda boleh dapat pulangan 7 ke 8 ribu ringgit. Okey. Tapi emas ni sekurang-kurangnya tunggulah dalam 2-3 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun lah, cantik lah. Tapi bagi pelabur dia tak buat macam tu. Dia bukan penyimpan, dia melabur. Agak-agak boleh buat duit, dia jual emas dia. Tapi apa yang saya nak syorkan di sini bukannya untuk anda jadi pelabur. Jadi penyimpan. Hidup anda akan aman dan tenteram. Orang melabur ni dia agresif sikit. Hari-hari nak tengok harga emas. Berapa harga emas? Berapa harga emas? Boleh tolak tak? Boleh jual tak? Tapi pelabur ni, penyimpan ni, dia lebih sikap setback. Rehat saja. Harga emas naik, dia beli. Harga emas rendah, dia beli lagi banyak. Itu konsep penyimpan emas. Dan bila berlaku orang kata isu-isu dalam kehidupan dia, dia boleh jual emas dia, dia boleh pajak emas dia. Mudah dengan public gold, kita boleh pajak online saja emas kita. Kalau dalam akaun bank, tak perlu dalam akaun gap public gold, terus jual emas kita. Akaun gap terus jual emas kita, tak perlu pun nak pergi menghadap branch public gold dan sebagainya. Memudahkan. So seterusnya, ini yang kita khawatirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini apa yang berlaku di Vietnam tahun 1970-an. Vietnam berperang dengan Amerika. Ramai penduduknya lari keluar dari negara dengan membawa emas bersama. Dan dengan emas tu jugalah mereka dapat meneruskan hidup di negara lain. Bayangkan kalau mereka lari membawa duit Vietnam. Adakah rakyat Vietnam bersedia untuk berperang? Ini satu persoalan. Sama juga di Malaysia sekarang, kita tak terfikir yang kita satu masa nanti akan berperang, dan kita tak terfikir satu masa nanti wang kertas kita akan jatuh hingga ke nilai kosong. Begitu juga dengan Vietnam. Satu masa Vietnam tak terbayang pun mereka akan mengalami satu krisis ekonomi, perlu berhadapan dengan peperangan dan duit mereka jadi tak ada nilai. Itu yang berlaku kepada mereka. Dan akhirnya mereka yang ada duit, yang menyimpan, satu masa menyimpan emas, ini bentuk-bentuk emas dia, nama dia Kim Tan, harga mudah alih, harta mudah alih emas mereka. Apa yang berlaku? Mereka bawa emas ni, lari bersama-sama mereka, lari ke negara lain, dan hasilnya mereka boleh mengguna pakai segala emas-emas tersebut. Assalamualaikum Tuan Zulkifli, kawan saya ni, kawan rapat saya ni di universiti dulu. Okay, Assalamualaikum Pak Habang. So ini yang kita syorkan kepada kawan-kawan kita, kepada rakan-rakan, kepada masyarakat untuk menyimpan emas. Apa pun yang berlaku dalam di dunia ni, insya-Allah emas mampu menjamin masa depan kita. Emas mampu menjamin nilai kekayaan kita pada masa akan datang. So Vietnam, penduduk-penduduk Vietnam lari membawa emas-emas ini yang dijahit di baju-baju mereka. Dan emas inilah yang membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka di luar negara. Begitu juga dengan emas yang dijual di public gold. Anda boleh guna, anda boleh bawa dan jual di negara-negara luar. Kalau bawa ringgit Malaysia nak pergi Amerika misalnya, adakah orang nak menerima? Sudah pastinya tidak. Kita bawa pergi Australia, adakah orang nak menerima? Kita bawa pergi Indonesia, Thailand sendiri, negara jiran kita, Singapura sendiri, negara jiran kita, ada mereka nak menerima? Memang taklah. Tapi dengan kita membawa emas, terdesak kita boleh jual emas kita di luar negara, dan diterima pakai. Kadang-kadang ada yang menerima emas kita, membayar dengan harga yang lebih tinggi
daripada negara kita sendiri. So itu kelebihannya bila kita menyimpan emas. Kelebihannya jika berlaku kegawatan ekonomi dunia, jika berlaku peperangan, kita emas tadi mampu menjamin kekayaan kita. Di Malaysia sendiri berlaku pada zaman Jepun dahulu. Kita diceritakan tok nenek kita kan, waktu tu ada wang pisang nama dia daripada zaman Jepun. Dan waktu tu banyak orang kaya yang jatuh miskin, yang jatuh muflis dalam tempoh satu hari. Jatuh muflis serta-merta. Sebab apa? Nilai wang tadi telah jatuh menjadi kosong. Sama juga wang kertas Malaysia yang kita ada sekarang ni pun. Wang kertas Malaysia. Wang kertas itu, sebab dia tulis dekat wang kertas itu, wang kertas ini diperakukan dengan nilai. Siapa yang memperakukan nilai di wang kertas tersebut? Kerajaan Malaysia dan kerajaan-kerajaan negara yang lain. Sekiranya kerajaan meletakkan nilai tersebut dan dia juga mampu menarik nilai tersebut. Okey. Harga setiap wang kertas tersebut untuk printing sama saja. 16 sen untuk print RM1, 16 sen untuk print RM5, 16 sen untuk print RM10, 16 sen juga untuk print RM100. Semuanya sama. Tetapi siapa yang meletakkan nilai pada setiap wang kertas tersebut? Kerajaan. Dan kerajaan juga mampu menarik kembali nilai-nilai tersebut. Itu satu perkara yang agak berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kalau kita ada duit lebih, tolak simpanan-simpanan kecemasan kita, yang lain tu seelok-eloknya kita convert jadi ketul emas. Kita convert jadi emas. Agar kekayaan kita terjamin pada masa akan datang. Emas tidak akan mengkayakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Emas tidak akan mengkayakan kita. Tetapi emas ini, seperti saya katakan, emas ini dia ada aura, dia ada magnet. So siapa yang menyimpan emas, dia akan terus menyimpan dan terus menyimpan. Ada duit lebih saja dia akan fikir emas. Ada duit lebih saja dia akan fikir emas. Fikir untuk membeli emas. Sebab apa? Sebab sebelum ni, kalau ada duit saja dia fikir nak berjodi. Ada duit saja dia fikir nak tukar kereta. Ada duit saja dia fikir nak tambah bini. Masalah sikit kan. Tapi bila kita berkawan, bergaul rapat dengan emas ini, menyebabkan kita magnet emas ini mencengkam diri kita untuk menambah emas dari semasa ke semasa. Kalau sebelum ni kita joli dengan benda-benda yang tak ketahuan, dengan berkawan dengan emas, kita terus continue membeli emas. Terus menambah emas kita dari semasa ke semasa. Ini yang akan mengkayakan kita. Ini yang akan menambahkan kekayaan dalam hidup kita. Simpan emas tak akan mengkayakan kita. Tapi kalau kita ada ilmu menyimpan emas, ilmu tersebut yang akan mengkayakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita betul-betul faham tentang ilmu emas, harga emas meningkat, harga emas naik, kita beli, harga emas turun pun kita lebih membeli. Ini yang akan menyebabkan kita kaya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya kita simpan emas, orang tu kaya. Tak, tidak sama sekali. Tetapi ilmu menyimpan emas tersebut yang paling penting sekali sebenarnya, untuk kita amati, untuk kita pelajari agar kita dapat mengkayakan hidup kita dengan ilmu. Ni contoh, emas tidak mengkayakan kita, tetapi ilmu emas mampu mengkayakan kita. Ini kata-kata yang saya petik daripada sifu saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini orang kuat kita, yang memang saya begitu terinspirasi lah dengan catatan dia dalam buku Wang Emas ini. Okay, so kalau ada masa, ada ruang, luangkan masa anda, beli 2 buku ini, Misi Bebas Hutang, Misi Wang Emas ini. Ilmu ini akan mengkayakan anda, akan menambahkan emas simpanan anda. Okay, tak mahal. Combo price untuk kedua-dua buku ini RM38 saja di PG Mall. PG Mall, anda boleh daftar di PG Mall untuk membeli kedua-dua buku tersebut. Okey, seterusnya
Emas diklasifikasikan sebagai simpanan, bukan pelaburan dalam erti kata sebenar. Dan emas tidak membuatkan kekayaan kita berkembang. Fungsi utama emas adalah untuk melindungi kekayaan daripada hilang kesan daripada ketidaktentuan ekonomi dan politik negara. Catatan daripada buku Wang Emas, nukilan Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini satu kenyataan. Wang kertas yang kita simpan, yang anda rasa anda kaya dengan simpanan anda, yang anda rasa tersenyum dengan simpanan anda rasa hebat bila anda membawa kereta besar, anda rasa hebat bila anda ada rumah besar, bini besar, bini besar pun rasa seronok kan. Sebenarnya, hakikatnya, wang kertas yang anda simpan berlungguk-lungguk dalam bank itu, dia terkesan dengan inflasi. Itu salah satu sebabnya juga kenapa saya tutup akaun ASB satu masa dahulu. Dan ini juga diperkukuhkan oleh kata-kata Tuan Azizi Ali, pakar ekonomi. Dia kata satu masa dulu dia sendiri melabur dalam ASB, tapi tidak sekarang. ASB sudah tidak relevan pada masa sekarang. Ia relevan di masa dia mampu memberikan 8%, mampu memberikan 9%, yang paling minimum dia mampu memberikan 7% dividen kepada penyimpan-penyimpan ASB. Tapi sekarang ni dah sampai 6%, 5%, 4%, sudah tidak relevan lagi tuan-tuan. Saya waktu saya buat investment dalam ASB, 1 tahun duit dividenan dia, dan masih ada sedikit di dalam tangan saya untuk saya berbelanja. Tapi datang 1 tahun tu saya terpaksa menambah 1 bulan ke 2 bulan dividen untuk tahun tersebut. Jadi saya membuat keputusan, dan saya dengan isteri saya membuat keputusan kami nak tutup terus akaun ASB. Saya terus tutup akaun ASB. Dan bila mana anda di ASB ke mana-mana pun, kita perlu tahu bahawa even di bawah bantal dekat rumah kita perlu tahu bahawa wang kertas ini terkesan dengan inflasi. Wang kertas terkesan dengan inflasi, itu sebabnya kenapa kita duk marah dengan kerajaan kan. Harga barang asyik naik saja. Tiap-tiap tahun naik. Walaupun new naik dan terus menaik. Apa masalah dia? Kita ada komen dekat sini. Puan Alwiah dia kata alhamdulillah dah beli. Alhamdulillah Puan Alwiah. Puan Alwiah ni rajin mengikuti sesi live saya. Terima kasih Puan Alwiah. Alhamdulillah dah beli. Bagus. Ini semangat yang kita perlu. Bila kita celik saja emas, kita terus membeli. Bila kita celik saja emas, kita terus mengambil tindakan. Jangan duk tunggu lama-lama, nak tunggu buat apa pun saya tak tahulah. Percaya cakap saya, kalau akaun-akaun pelaburan yang lain, anda boleh rugi. Anda melabur dalam BSKL, kalau anda tak cukup ilmu, anda boleh rugi. Anda berlabur dalam forex, anda tak cukup ilmu, anda boleh rugi. Tapi kalau anda melabur dalam akaun emas public gold, anda tak cukup ilmu pun, anda tak akan rugi apa-apa. Sebab apa? Emas dalam tangan anda. Ini kelebihan kita melabur, kelebihan kita menyimpan emas. Berbeza berbanding dengan pelaburan-pelaburan, sistem-sistem pelaburan yang lain. Melabur BSKL, melabur forex, silap-silap, apa yang anda laburkan, lebur. Saya dah pernah mengalami 120,000 wang saya lebur begitu saya dengan BSKL, dengan forex, dengan sistem robot dia. Saya habis berapa banyak. Tapi dengan memulakan simpanan emas saya berjaya menyimpan dan terus menyimpan. Walaupun dalam jangka masa yang pendek, saya mampu
mencari dana, mencari sumber-sumber untuk menambah emas saya dari semasa ke semasa. Alhamdulillah RM240 segram pada hari itu saya berjaya juga menyimpan. Carilah WhatsApp, tengok dalam akaun USB. Rupanya akaun USB dah tutup 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba kok mana main ni ada duit lagi dalam akaun USB. Jadi malam tu juga saya transfer in advance dulu untuk membeli 240 gram segram, 240 segram. Alhamdulillah sempat saya lock. Dan hari berikutnya saya bersama wife pergi ke Maybank nak orang kata ambil sebahagian besar lah, almost tinggal RM30 saja dalam akaun USB tu. Rupa-rupanya bila check pada wife saya lebih lagi daripada saya, 50%, 150% lebih daripada saya. Kata, kok mana main ni, macam mana dia lebih daripada saya ni. Tapi tak apalah, Alhamdulillah rezeki dia. Dan rezeki saya juga, Alhamdulillah. So ini cara ni, bila kita dah memulakan simpanan emas kita mencari-cari sumber untuk menambahkan emas kita, menambahkan gram kita. Jangan risau bab zakat ini. Anda ada duit pun anda kena bayar zakat, anda simpan emas pun anda kena bayar zakat. Anda pakai ketui emas tu pun kena bayar zakat, anda tak pakai ketui emas pun anda kena bayar zakat. Itu persepsi yang sebenar-benarnya. Jangan silap tu. Ada kata, kena pakai ketui emas tu baru tak payah bayar zakat. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Anda pakai ke, anda tak pakai ke, anda kena bayar zakat. Wang kertas yang anda simpan juga anda kena bayar zakat. So, seterusnya. So, emas tidak membuatkan kekayaan kita berkembang. Tidak akan membuatkan kekayaan kita berkembang. Tetapi, kalau dalam jangka masa yang panjang, insya-Allah emas tersebut dengan jaminan nilainya mampu meningkatkan mutu dan nilainya. Contohnya harga emas tahun 2000 baru RM50 segram. Dan tahun 2000 RM50 segram orang kata mahal. Dan sekarang ni RM240, RM245 segram pun orang kata mahal. Sebab apa? Sebab emas ini adalah eksklusif. Dan itu sebabnya emas harganya tidak pernah orang kata murah. Mahal sentiasa. RM50. Bayangkan pada tahun 2000 harga emas RM50 segram dan sekarang harga emas RM240 segram. Zaman-zaman tahun 2000 saya boleh bagi contoh Datuk M. Nasir. Kita punya penyanyi, koreografer dan juga orang kata producer lagu-lagu Melayu. Dia tahun 2000 dia berkahwin dengan Malia Musa, Datin Malia Musa. Dan dia memberikan dinar emas. Tak salah saya 12 keping dinar emas. Waktu tu harga lebih kurang RM3,000. Tak salah saya RM3,000 harga dinar emas tersebut. Dan tahun 2020 12 keping dinar emas tadi dia dah berharga 12 ke 13 ribu ringgit nilai dia. So itu menunjukkan bahawa emas pada jangka masa yang panjang dia akan terus meningkat dan terus meningkat. Tetapi nilai wang kita semakin lama mengecil dan terus mengecil. Sebab apa? Sebab inflasi, kesan inflasi yang dikenakan setiap tahun 5 ke 10%. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kalau kita simpan duit, duit kita makin lama makin mengecil. Kalau sekarang ni kita simpan duit RM100 dalam bank, mungkin 10 tahun akan datang RM100 itu dah tak jadi RM100. Of course kita dapat dividen daripada simpanan. Tapi dividen ditolak dengan inflasi, silap-silap nilai dia masih 100 ataupun nilai dia 110,000. Kalau kita simpan emas, nilai emas makin lama makin tinggi, makin banyak. 100,000 kalau kita simpan emas sekarang, mungkin 10 tahun akan datang dia boleh jadi 150,000. Tidak mustahil. Dan emas ini mampu menyimpan nilai dia.
dan terbukti hingga sejak zaman Rasulullah sekali, tahun 1400 yang lalu, kita mampu membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Dan sekarang juga kita mampu dengan 1 dinar emas, kita mampu membeli seekor kambing yang sihat walafiat. Okay, so itulah kekuatan emas yang ada, yang perlu kita grab peluang menyimpan emas untuk menjaga nilai wang yang kita ada. Emas kalis boros. Emas bijak menyimpan, emas memberikan aura positif, emas memberi seri muka kepada penyimpan, emas makin disimpan makin banyak. Ini yang saya percaya, saya sendiri percaya. Emas kalis boros. Sejak saya simpan emas, saya tak berbelanja ikut dan. Saya tak berbelanja ikut dan. Selalu saya akan mendapat khidmat nasihat daripada isteri yang tercinta, dan akhirnya kami membuat decision beli emas. Daripada simpan duit kertas dekat tangan, memang lingkup. Memang lingkup. 100 keluar rumah sikit macam tu, 100-200 habis. Jadi kalau kita simpan emas ni, kita dah tahu dah kita tak ada duit. Kita tak ada duit. Duduk rumah elok-elok. Bijak menyimpan. Bijak menyimpan. Dengan emas ni kita bijak menyimpan. Kalau kata kita dengan wang kertas ni, terpulang kepada anda lah. Kalau anda rasa bahawa anda orang yang berdisiplin, orang yang jiwa kental, kalau dapat 100,000 tu simpan rapat, memang tak bocor langsung, okey, continue simpan wang kertas anda. Tapi kalau anda sama macam saya, yang jenis tak boleh pegang duit sikit, kira-kira nak tukar kereta. Saya perangai macam tu, tuan-tuan. Satu masa dulu saya perangai memang macam tu. Dalam kehidupan saya, daripada start saya bekerja tahun 2000, tak salah saya dah ada hampir, saya dah tukar kereta 5 biji tak salah saya. 3 tahun sekali tukar. Tapi kereta duduk macam tu juga. 2 biji. 2 biji. Dan recently saja 3 biji. Dan saya baru saja tolak sebiji kereta saya. Sebab apa? Saya tak nak menanggung hutang yang terlalu banyak. Saya nak fokus untuk, untuk growth saya punya simpanan emas. Itu yang terbaik. Okay? Tapi sebelum tu memang saya bertukar-tukar kereta. Lepas tukar. Sebab apa? Sebab nak jaga prestige. Kerja dah tinggi, dah jadi manager, nak pegang, nak pakai kereta besar. Last hutang berlambak. Simpanan tak ada. Jadi bila dah dapat kesedaran ni, bila dah memulakan simpanan emas ni, saya dah stop semua ni, dan sekarang ni ini adalah misi saya. Misi bebas hutang. Misi bebas hutang. Alhamdulillah tahun lepas saya dah berjaya surrender kad kredit saya, dan bulan ni insyaAllah saya akan settlekan sebiji kereta saya, down payment dia, settlekan semua, dan saya hanya ada hutang sebiji rumah, 2 biji rumah dan sebiji kereta lagi yang perlu saya langsaikan, yang saya akan usahakan untuk selesaikan seawalnya mungkin. Sebab kita bila dibelenggu dengan hutang ni, tuan-tuan dan puan-puan, hidup tak berapa nak seronok sebenarnya. Hidup tak berapa nak seronok. Tambahan kalau macam anda berada di dalam keadaan saya sekarang ni, tak bekerja, payah nak cari kerja, terfikir ni mana nak cekau duit ni nak bayar hutang. So memang masalah. Dan bayangkan kalau kita dah bebas hutang, kita dah tak ada hutang dalam hidup kita. Alhamdulillah, hidup kita ceria. Walaupun apa yang berlaku, sekurang-kurangnya kita mampu hidup dengan ceria. Aura positif. Emas memberi aura positif kepada penyimpannya. Walaupun kita seluk-seluk poket, tak ada duit dalam poket, tetapi aura emas tersebut, dia sebab orang-orang yang menyimpan emas ni, hari-hari dia kena pegang. Hari-hari dia kena pegang ketui emas dia, baru aura tu sampai. Kalau dekat duk simpan memanjang, memang tak terasa lah dia punya aura tu kan. Kena pegang, sentiasa memegang. Macam public gold sekarang ni, emas dia kalau dulu dia bubur dalam certificate, dia seal. Tapi sekarang ni dia dah, orang kata dia dah
sediakan casing dan kita boleh buka casing tu dan kita pegang physical emas tersebut. Baru aura dia lebih menangkap bila kita pegang. Kan? Okay. So bila kita ada emas, kita kena selalu pegang. Kita selalu, orang kata, selalu rasa emas tersebut. Baru aura positif tu dapat sampai ke diri kita. Beri seri muka kepada penyimpan. Seri muka. Walaupun kita rasa macam kita tak ada duit, tapi dengan emas di tangan kita, kita akan rasa berseri muka kita. Berseri, muka macam ada nur. Muka macam ada nur. Makin disimpan, makin banyak. Itu saya dah terangkan kepada anda. Banyak. Makin disimpan, makin banyak. RM2 kalau makin dah simpan, makin sikit. 100,000 dulu takkan jadi 100,000 lah. Ada saja lah. Nak perbesar rumah, nak perbetul dinding, nak tukar cat baru, nak bubuh tar di depan rumah, nak bubuh mamal lah. Macam-macam yang kita fikirkan bila kita ada duit dalam tangan. Jadi kalau anda ada masalah macam tu, ini adalah solusi anda. Tukarkan wang kertas anda kepada emas sekarang. Mulakan simpanan emas pertama anda sekarang. Jangan tunggu lagi. Nak tunggu apa pun aku tak tahu. Okay. Abang kita Zulkifli kata perkongsian yang baik. Nak pergi surau. Saya pun nak kena pergi surau sekarang ni. Alright. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton video saya ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam video-video akan datang. Like, komen dan sharekan video ini agar lebih ramai orang yang bermanfaat daripada perkongsian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.